Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tengoklah. Okey, soalan ni awak dah siapkan. Ni pun suppose awak dah siapkan. So, tak apa. Hari ni kita just nak refresh balik. Okey. Nanti kita akan bagi projek lah untuk awak. Boleh nampak ke paparan kita di situ? Nampak? Boleh. Hello? Boleh Okey, so saya... Okey, seperti mana sambil-sambil buat tu kita explain lah, okey? Yang diberi pada kita di sini adalah pandangan atas. Macam mana kita kenal pasti itu adalah pandangan atas sebab kita memang mengamalkan konsep unjuran sudut yang ke berapa? Ketiga. Cepat. Ketiga. Okay, good. Okay, kita memang amalkan konsep yang ketiga lah. Okay, so kita unjur. Saya unjur je dulu mana-mana garisan tu. Okay. Yang dah buat pun awak tengok balik lah. Dia ni laju. Afdalina dengan Marian dia laju. So, speed dia tak sama dengan orang lain. So, saya pun tak boleh nak buat satu persatu lah. Hopefully awak dah boleh fahamkan lah. Okay. So, yang di sini, okay, kalau tak nak guna, apa tu? T-square awak pun tak ada masalah. Okay, saya guna bahagian bawah terus sekali. Sekejap. Bagi saya lajak terus. Sekejap panjang terus lah. Okey. Bolehlah setakat tu. Okey. Bawa kita terus ke sana. Harap boleh faham lah apa yang kita buat ni. Okey, ni pun ajak sampai ke sini. Bila dia bagi satu dekat awak, awak boleh lukis ortografi awak tu di kawasan mana pun. Nampak tak? Okey, bila saya dah ada macam ni, yang diberi pada kita adalah pandangan atas. Okey, pandangan atas yang ini. Dan kita nak lukiskan apa? Di-highlightkan dalam tajuk kita, dalam tajuk ni. Okey, topik ni Lukis ortografik soalan nombor 20. Lukiskan pandangan hadapan dan sisi kanan. So, ini adalah sisi kanan kita. Ini adalah pandangan hadapan. Okey, bagi siapa yang tak clear, kita highlightkan. Okey. Ini adalah merujuk pada ni Ini akan jadi PS kita. Yang ini akan jadi pandangan hadapan. Dan yang ini adalah PA. Sebab kita guna unjuran sudut ketiga. Okey. So, apa yang boleh kita lakukan di sini adalah kelebaran kita tak perlu dah peduli pada pictorial ataupun 3D yang diberi dalam objek A. Nampak tak? Soalan SPM biasanya akan keluar macam ni. Okay? Part mana-mana yang tak diperlukan, kebiasaannya dia takkan show lagi dah dimensi dia berapa. Okay? Sebab kalau dia show sekali lagi ada ralat ke apa ke susah. Jadi dia gunakan ni lebar dekat sini, ni ni kita tak perlu tahu pun. Kita just follow dia punya kelebaran dari pandangan atas. Sebab daripada pandangan atas kita akan unjurkan ke bawah. Jadi untuk dapatkan kelebaran PH kita dah tak risau. Kita just unjur sahaja. Apa yang merisaukan kita adalah apa? Ketinggian. Nampak ni? Okay. So katalah kita ambil ketinggian. Let's say I'm using saya keluarkan ni pembaris apa ni? T-square, set square apa ni? Sambil-sambil tu recall balik. Set square apa ni? Hello? 45 darjah. 45. Okey. Okey, 45 good. Okey, 70 mm. You ambil daripada ukuran bawah sini. Okey, sampailah dia pergi ke 7. Tapi disebabkan drawing saya dalam screen saya, okey, ukuran dia bukanlah actual seperti mana awak ada. Okey. So, saya jelaskan di sini 0 ke 7. Ambil menggunakan jangka lukis awak. Okey. You tandakanlah. Katalah you dah tanda. Ni tak tepi sekejap. Okey, katalah awak tanda. Keluarkan balik lah. Lama tak guna
Okey, katalah ukuran dia dan semua-semua ni dah ditanda sebagai 70. Okey, so kita nak alihkan. Sekejap Katalah 70 kat situ. Boleh kelas? Boleh Katalah kat situ, tanda sikit. Bawa balik ke sini. Sekejap, panjangkan teruslah. Okey, ni ni katalah dia adalah 70. Okey. Okey, kita garis sampailah sini. Panjangkan siap-siap lah. Okey. Okey. So, pandangan hadapan kita akan berada dalam frame yang ini. Basic frame kita. Nampak tak? Dari sini, kita adjust lah kita punya 45 darjah. Besar sangat. Terkejut lah. Ni lah. Ni 45 darjah kita ambil pada starting point di sini. Syasha boleh follow ke? Boleh nak start tu. Ambil di sini. Jangan start ambil 45 kat situ. Kat bahagian atas ni. Jangan ambil kat sini pula. Sekejap lagi drawing awak akan melekat. Okay, kita nak bagi dia ada gap. So gap dia yang inilah. Gap ni dia random. Doesn't matter. Dia tak ada highlight dekat awak lah. Berapa puluh ke. Tapi jangan terlampau jauh lah. Saya gunakan di sebelah bawah sebab apa tahu? Saya nak adjust. Supaya drawing saya dia tak terkeluar. Daripada Rajah 18 ni. Tulisan ni. Dia ada on top of it. Okay, so saya buat line ni. Line ni boleh start kat mana-mana. So you adjust lah. 70 tadi you ambil. You gunakan untuk lengkapkan di sebelah atas. Okay, starting point kita di sini. Nampak So kita dah boleh lukiskan. Ni 45. Okay, so ni terus buatlah Okay, ni kita boleh highlightkan kat sini. Okay. Okay, ambil ni. Besar gedabak T-square saya. Set square. Okay, highlightkan kat sini. Okay, kita dah dapat area yang kita nak lah. Okay, so macam mana kat sebelah sini? Okay, jangan lupa dia bersilang kat situ. Nampak ni? Bahagian bawah ni. So, kita buat garisan pergi ke. Sebab kita nak sediakan basic box. Okay, paparan kotak asas untuk pandangan hadapan dan juga pandangan sisi kanan. Garisan dia saya ingat Sekejap. Okay. Boleh So kita punya area yang nak dilukis di kawasan ni lah. Okay. Dah boleh lukis dah sebenarnya. Dah siap. Okay. Cuma kat sini kalau kita tengok kat sini ada 20 kan. Okay, awak suka lah. 20. Katalah 20 saya kat situ. Okay, saya lukis habis lah. 20 katalah di situ. So pada pandangan hadapan, kita dah dapat highlightkan. Saya highlightkan sikit-sikit dulu dekat awak. Okay. Bahagian kotak ni dah boleh highlightkan terus. Dan jangan lupa di sebelah sini juga dia menggunakan satah yang sama. Okay, faham satah yang sama. Dia ada satah yang sama. Kat mana nak tahu dia sama? Dia duduk straight pada pandangan plan kita ataupun pandangan atas. So daripada sini kita highlightkan teruslah sebagai hasil jawapan kita. Okay. Bahagian pandangan hadapan sebelah bawah juga kita dah boleh highlightkan dia di sini. Kita nak siapkan dia punya frame dulu. Nampak tak? Okay. So frame kita berada dalam kawasan ni lah. Okay. Saya ingat tak best. Cikgu pelukis saya ingat. Sekejap. Okay. Tak keluar alat macam ni lah. Okay, so ni boleh highlight. Ini adalah kotak asas kita lah. Nampak tak? Okay, so tadi yang cakap tadi nak siapkan pandangan hadapan. Ni bahagian permukaan ni kita dah boleh siapkan lah. Okay, so dah boleh highlightkan sebagai jawapan. Ini satu lagi. Okay. So apa yang dah kita dapat merujuk pada bahagian sini. Ni kita dah siap kawasan itu. Okay. So kalau kita tengok pada view yang di sini. Ni dia ada di sini.
Boleh nampak tak? Untuk pandangan atas, kita dah tak ada masalah. Semua dah siap di sana. Okey. So, kita highlightkan ni sebagai biru. Dan yang ni saya letakkan siap-siap lah. Just nak bagi nampak je. Okey. Okey, apa yang belum kita ada adalah kuning dah siap untuk pandangan hadapan. Yang belum kita ada adalah bahagian mana? Biru dan hijau. Boleh faham? Biru dan hijau belum lagi kita cari. Boleh faham kelas? Boleh kah? Hello? Boleh. Hello. Boleh Okey, so sekarang ni apa yang perlu kita buat adalah bila mana kita jumpa sebarang lengkung. Okey? Ingat tolong catatlah sedikit Bila ada lengkung sahaja, apa yang akan kita createkan adalah apa? Kita akan createkan garisan garisan apa kelas? Lupa dah. Garisan apa? Garisan elemen. Garisan elemen ni adalah garisan yang kita createkan sendiri. Okay? Dia tak wujud asalnya, tapi kita yang createkan dia. Macam mana kita nak createkan dia? Okay. Let's say I'm using this. Saya tak terus lukis garisan kat sini sebab saya takut nanti awak biasa guna alat, cikgu tunjuk macam ni set square yang tajam halakan ke bawah. Tak sesuai lah sebab kita tak keluarkan kita punya T-square tu. So saya andaikan T-square sentiasa berada di sebelah bawah. Okay. So kalau macam ni T-square terpaksa berada di sebelah atas. Gitu. Bawa pergi ke bawah. Understand? So tak nak pening-pening awak. Kita akan alihkan dia. 90 darjah lah. Okay. Macam ni Okay. Kita nak buat garisan elemen pada lengkung. Sebab apa kita nak cari elemen? Sebab kita nak dapatkan intermediate point. Intermediate point adalah titik-titik antara yang terletak di atas lengkung kita. Kalau kita hanya ada dua extreme point kat sini satu, kat sini satu, tak mencukupi. Kemungkinan kalau kata kita ada dua sahaja titik, kita akan sambung dia sebagai garisan lurus. Itu dah salah lah. Okay, so garisan elemen yang kita nak bentukkan di sini, dia adalah bebas. Bergantung kepada agak sesuai lah. Okay, so kita buat di sini. Ya, saya bawa dia sampai ke bawah. Tak ada masalah Saya bawa dia sampai ke sini. Okay, and then satu lagi ke atas lah di situ. Dia tak ada masalah, dia tak ada ukuran pun. Dia anggaran jangan terlampau rapat semua. Satu kat situ, dua kat situ, tiga kat situ. Agak-agak berjarak lah. Tujuan dia adalah untuk cari intermediate point dia. Sini satu. Okay. And then bawa ni satu lagi. Let's say di sini. Boleh Saya tak buat labeling Harap-harap awak boleh faham lah. Okay, setakat tu boleh Okey, apa yang perlu kita buat sekarang adalah dah dapat titik sekurang-kurangnya 3 garisan elemen. Okey, jangan buat kurang. Terlebih tak jadi masalah, cuma terlebih ataupun 3 markah dia kekal dapat markah untuk 3 titik tu lah sebab 3 line tu dah maksima. Nampak tak? Okey, cumanya kalau terkurang garisan elemen, markah awak akan berkurang lah. Sebab dia ambil kira dari segi accuracy, ketepatan awak dia dah lari. Okey, kita akan teruskan di sini. Okey, tak nak guna ini, kita guna ini pula lah. Okey, garisan ni. Kita bawa pergi sini. Okey, bawa pergi sini. Unjurkan dulu untuk yang horizontal line. Okey, and then ke sini. Okey. Sini. Cikgu. Ya. Yang 3 tu kan, 3 garisan elemen tu dia kena sama saiz kan? Tak. Jarak antara dia ke? Tak. Random aja. Ikut awak. Kalau you nak letak kat sini pun tak jadi masalah. Nampak? Kalau you nak provide kat sini pun tak jadi masalah.
Boleh je? Boleh faham? Boleh Okay. And then kita ambil semula lah. Sabar. Okay. Ni saya ambil yang ini. Saya bawa ke situ. Mana dia? Okay. Saya bawa dia pergi sini dulu lah. Saya belum lagi jelaskan. Saat lagi saya akan jelaskan kenapa. Bawa je dulu. Okay. Bawa je garisan tu. Pergi dulu. Sini. Dia ada rahsia dia Macam mana kita nak tackle soalan. Hari tu kita dah highlightkan sedikit dekat awak. Ni saya buat je. Saya sambungkan garisan dulu. Okay, sekejap lagi kita akan tengok dia punya apakah dia punya secret. Okay, kalau katalah saya dah buat garisan. Di sini saya dah buat garisan unjuran apa semua kan. Saya dah bawa garisan tu pergi untuk dapatkan pada view pada pandangan sisi saya. Sekarang ni kan saya dah termati sampai kat situ. Kenapa? Ada siapa boleh bantu? Do you know why? Kenapa saya stop sampai situ? Saya rasa macam stuck. Kenapa saya stuck? Kelas? Okay, kenapa? Tolong. Hello? Boleh tak kalau saya buat setakat ni? Dan saya boleh dapat jawapan dia tanpa saya penuhkan apa-apa pada pandangan sisi terlebih dulu. Shall we? Tak boleh. Tak boleh. Sebab pandangan sisi cikgu tak buat. Ya, sebab pandangan sisi saya belum lengkapkan lagi. Apakah garisan yang perlu kita lengkapkan? How are we going to tackle? Either we are going to draw it as a straight line or maybe you consider it as a curve. Yang mana satu? Yang mana kita nak tackle? Sebab hari tu saya dah tunjukkan dekat awak. Saya besarkan sikit dia punya pen. Saya guna colour apa nak highlight. Let's say I'm using this colour. Okay. Dekat mana yang saya boleh highlightkan di sini? Macam mana cara saya nak tackle? Okay, sekarang ni macam ni persoalan dia. Kita dikehendaki untuk siapkan pandangan hadapan dan juga pandangan sisi kanan. Tapi ada di antara salah satu view kita ni akan ada satu lengkung dan akan ada satu garis lurus. Dia tak boleh ada kedua-dua lengkung. Dan tak boleh ada for sure dua-dua adalah garis lurus. Understand? Okay? Sebab di sini adalah merujuk pada ni. Ni. Lengkung. So bila ada lengkung kat sana, for sure akan ada lengkung pada salah satu view yang diminta kita lengkapkan. Sama ada dia berada pada pandangan hadapan ataupun dia kemungkinan akan berada pada pandangan sisi. Sisi kanan lah. Okay? Boleh Pandangan atas jangan bimbang, dah diberi pada kita awal-awal dalam soalan. Ni nak tackle soalan macam mana, dia berada di sebelah mana sebenarnya lengkung tu ataupun dia berada di sebelah mana garisan lurus tu. Nampak kelas Okey, sekarang katalah okey, bahagian ini. Okey, sekarang ni saya dah ada dua garisan yang saya highlightkan pada objek A. Ingat lagi tak yang saya bagi tahu 2 minggu sebelum kita bercuti hari tu? How are we going to tackle the curve? Nak tackle curve tu berada di mana? Bila kita nak tackle curve, kita kena tahu mesti ada satu yang melibatkan garisan lurus. Okey, curve kita letak sebelah dulu. Okey, garisan lurus kita yang berkala brown Okey, akan berada pada pandangan mana? Dia akan berada pada pandangan hadapan atau pandangan sisi kanan kita? Itu persoalan yang perlu kita selesaikan terlebih dulu. So, what's the answer, class? Sisi kanan. Yes, very good. Okay, since that pandangan sisi kanan kita berada kat sini, mata kita kat sini saya highlight balik. Okay, kita akan nampak garisan
Garisan apa? Kita akan nampak garisan, sekejap saya bawa. Saya letak star lah. Okey, kita akan nampak garisan ni satu. Ni garisan ni satu. Dan juga garisan satu star, satu lagi bagi yang lain dekat dia. Let's say circle. Satu lagi circle. Nampak? Garisan kita ada star, ada circle. Kita akan nampak satu, Mariam cakap tadi, Mariam kan? Mariam kata tadi akan ada satu garisan lurus pada pandangan sisi kanan kita. So, bila kita tengok pada pandangan sisi kita nampak lengkung, kita nampak yang bintang dan kita nampak yang bulat. Kita akan lukiskan yang ini. Sebab apa kita lukiskan yang ini? Garisan lurus pada pandangan sisi kanan kita. Sebab kita tak boleh nak lukis pandangan garisan lurus ni pada pandangan hadapan kita. Sebab garisan yang color brown, brown ni, brown ni, dia berada di sini. Ni. Kawasan ni. Nampak tak? Buruk benar. Sekejap. Okey, lock sikit. Dia ada kat sini. Nampak tak? Boleh faham tak? Dia ada dekat line situ. Boleh Yang color apa tadi tu? Yang color ni tadi tu, dia berada di sini. Buruknya. Sekejap. Dia ada kat situ. Okey? So, pada pandangan hadapan kita, akan ada lengkung. Bila dia ada lengkung, kita kena check pula untuk pandangan sisi. Pandangan sisi for sure akan ada garis lurus yang saya circle tu pada garisan brown. Boleh dapat di situ? Hopefully boleh Okey, kita patah balik pergi ke garisan. Saya nak object line kan dia. Okey. So pada pandangan sisi kanan kita, ni kita buat unjuran kan? Okey. So di sini akan ada satu, tapak dia full lah. Kan? Tapak dia penuh. Okey. Ketinggian 70 juga akan jadi penuh di sini. Ni kita merujuk pada ni. Ni. Garisan ni tak akan nampak lengkung lah sebab dia sebelah bawah kan. Dia flat. Ada dekat surface paling bawah. So kita nampak dia adalah garisan straight line. Tebalkan sikit. Sini. Okay, bahagian sini. Walaupun dia nampak lengkung, tapi pandangan sisi kanan dia akan nampak straight lah. Okay, sebab dia berada pada satah ataupun platform yang paling bawah. Walaupun dia lengkung, bila tengok pada pandangan sisi kita, sisi kanan, dia akan nampak just a straight line as a horizontal line. Okay, so ini adalah ketinggian dia. Ni ketinggian. Okay, yang kita nak highlightkan di sini adalah garisan lurus kita. Berada di mana? Garisan lurus kita for sure akan ada di sinilah dia. And then lengkapkan. Dah siap. Awak faham tak? Dengan lukisan yang kita lukis di sini. Boleh So apa yang ada pada pandangan sisi kanan kita dah pun siap. Actually dia adalah ini semua. Kita dah siap. Okey, pandangan sisi kanan dah selesai. Bila dah dapat pandangan sisi kanan, barulah boleh kita proceed dengan pandangan sisi hadapan pula. Ni. Nampak di sini? So, ni mudah sikit lah saya guna ni. Okey, nampak Kalau kita buat garisan, kita buat titik. Ingat ni adalah titik, let's say, highlightkan jugalah bagi awak nampak kan. Okay, let's say ni adalah titik number 1, titik 2, titik 3. Titik yang paling utama dia saya tak highlightkan lah sebagai titik dia, number dia. Ni dengan ni. Okay, so ni, nampak ni Ni tak tepis sekejap. Okay, garisan nombor 1 kita dia datang kat sini 45 darjah. Ingat di sini 45 darjah.
Tidak ada selain daripada sudut 45 darjah, hanyalah 45 darjah sahaja. Itu kena maklum lah. Okey, garisan ni menuju ke bawah sini. So di sini akan ada titik nombor 1 kita. Okey, yang ini ni garisan 2 turun ke bawah. Yang ini akan ada titik 2 dan yang last kali adalah for sure adalah 3. So apa yang kita nak buat di sini adalah nak percepatkan. Ingat nombor 1 kat sini. So kita dah boleh highlight ni. Okey. Satu garisan saya stop sampai sini. Nampak? Okey. So yang kedua, pergi kat line nombor 2, cari garisan yang sepadan dengan dia. Nombor 3. Okey. Dah siap. Okey. Dan satu lagi yang saya nak ingatkan dekat awak, katalah. Okey, katalah awak dah draw masa dah tak cukup. Dah tak sempat nak habiskan. Memang tak sempat dah. Petugas ataupun pengawas yang jaga awak tu dia kata letak pen semua. Tak dibenarkan melukis, menulis apa-apa dah. Okay. So saya nasihatkanlah kalau kata garisan awak tak sampai setakat ni je, awak highlight lah sedikit sebagai orang kata apa, sebagai penandaan yang menunjukkan kita sebenarnya faham. Di sini adalah titik yang dah kita cari, penat-penat kita cari, kita tandakan. Okay, kalau kata kalau tandakan sikit tu, tandakan ni dulu. Nampak tak? Bila dah awak tandakan di sini, okey, awak dah boleh melukis. Sepatutnya ini adalah hasil jawapan awak akhir lah. Itu paksa lukiskan dia dengan garisan objek. Tapi dah tak sempat, setakat titik sahaja. Sebab tu titik tu pada saya main peranan jugalah. Penting. Okey. Sebab apa saya kata penting? Sebab titik kita bagi markah untuk penandaan titik. Nampak tak? Jadi kalau tak siap, titik kena tanda dulu. Ni saya lukis biasa je. Okay, so nampak buruk tak cantiknya. Buruknya. Sekejap. Okay, so ni adalah dia punya. Mungkin tak cantik sangat lah berbanding drawing yang kita ada tu. Tapi boleh lah dari tak ada kan. Okay, so kita dah boleh. Ni kawasan ni, memang kawasan ni lah akan terbentuk di sini. Nampak Kita highlightkan ni. Okay. And then kita ada this color. Ni ke? Tak ada ni blur lah pula. Okay, ni Okay, ada siapa yang masih lagi tak clear, yang tak boleh faham macam mana nak tackle antara garisan dengan lengkung bila berhadapan dengan tajuk ortografik yang melibatkan bongkah macam ni lah. Ada tak? Kalau tak ada, boleh Boleh kelas? Boleh. Boleh Arif Hakimi, awak dah siap dah homework? On the way. Arif Hakimi ada tak? Ya, on the way. On the way? Apalah awak buat sepanjang 2 minggu tu Buat apa cik? Balik kampung ke? Susah dia duduk bawah ni, saya panggil balik je lah. Ada yang tak siap lagi Orang lain dah siap dah, laju dah. Saya tunjuk untuk hari ni saya tunjuk basic dia dulu. Lepas tu nanti kita akan teruslah. Yang berikutnya dah nak masuk pendimensian. Okey. Okey, kat sini kita siap-siap lah. Dapatkan dia punya garisan elemen. Nampak tak? Ni saya terus je buat garisan elemen dia. Kebetulan kita dah ada peralatan kat situ. Kita highlightkan terus lah. Okey, mungkin kat sini. Ni yang diberi pada kita adalah apa ni? Kita tahu dulu apa benda yang diberi kat kita ni. Respon. Zakwan ada tak dalam kelas? Pandangan hadapan. Yes, pandangan hadapan. Okey, yang ni awak kena tahu nah.
Jangan pula awak duk blur lagi ke. Okay, tak tahu ke apakah. Okay, yang ini adalah pandangan hadapan. Dia minta kita lengkapkan macam biasa juga. So, pandangan hadapan. Ni kita bawakan satu persatu dekat awak. Bagi siapa yang lambat, kita tak boleh lah nak terus laju. Okay, yang ini adalah pandangan sisi kanan kita. Yang ini adalah pandangan hadapan. Yang ini adalah PA. Okey. Sebelum apa-apa, okey, pandangan hadapan dia highlightkan dekat awak lengkung. Ni lengkung kat sini. Dia lukis siap dah. Lengkung. Sebelum kita teruskan, kita kena tackle dulu, kena baca dulu apa dia bagi kat kita. Okey. So apa yang dia bagi kat sini adalah lengkung. Lengkung tu merujuk kat mana? Merujuk pada lengkung di sini. Nampak? Dua lengkung di sini. Nampak tak? Okay, dia lukiskan siap-siap dekat kita di situ. Okay, so paparan kita dekat manakah agak-agak awak yang akan ada garisan straight line? Saya tanya straight line. Dekat mana akan ada garisan straight? Cepat-cepat. Pandangan sisi. Okay, so orang kata pandangan sisi. Okay, straight line. We are looking for straight line. Dia memang lengkung. Tapi bila satu view, salah satunya akan nampak dia sebagai garisan lurus. Dia tak boleh jadi lengkung dua-dua. Kalau dia jadi lengkung dua-dua termasuk dengan view yang dia bagi kat awak siap-siap tu, dah jadi 3 view. So tak logik lah, awak tak boleh nak selesaikan masalah yang seterusnya. Tak boleh nak dapatkan jawapan. Banyak betul lah mesin masuk ni. Okay, fikir-fikir sambil tu saya teruskan dengan ni ya. Cepat, sekejap lagi saya patah balik. Pandangan sisi. Okay, lain-lain. Tadi dah Mariam kata pandangan sisi. Selain daripada jawapan tu, semua setuju? Saya tanya apa tadi? Garisan lurus kan? Garisan lurus akan berada di sebelah mana? Ni saya bawa teruslah ni ya. Saya unjukkan terus. Apa yang ada saya unjukkan. Okay, termasuk dengan garisan ni. Unjukkan juga. Setuju semua? Yang lain tak ada bagi jawapan pun? Mana boleh ikut orang? Hello? Hello? Are you there? Pandangan? Sisi. Syasha? Atas. Ke tak tahu? Atas. Pandangan apa, Cik? Pandangan atas. Pandangan? Dia kata pandangan atas. Okey, kita tengok sekejap lagi Awak guna tak kaedah yang saya tunjukkan hari tu tu? Sekejap ni selingan sekejap Hari tu kan, instead of using this set square in this direction, okay, ni letak kat sini kan? Yang ni kaedah yang kita biasa gunalah. Dan ada hari tu sekali tu saya tunjukkan satu orang kata apa, kaedah lain lah. Bila nak buat unjuran 45 boleh juga guna dalam keadaan macam ni. Ada siapa yang pernah cuba? Ada siapa yang pernah try ke apakah? Ada tak? Tak pernah Tapi maklum, awak sedia maklum benda tu boleh dibuat. Atau sekejap lagi saya tunjuk. Sekejap. Okey, kita dapatkan dulu ukuran 50 di sini. Sebelum dapatkan ukuran 50, kita buat dulu garisan. Okey, garisan starting kita nak start kat mana? Dekat mana-mana pun tak jadi masalah. Jangan tak kat sini. Tak kat sini habislah. Tak boleh nak lukis dah. Letaklah dekat situ pun tak jadi masalah. Saya just draw one line, horizontal line kat sini. Okey. Ni starting kita. Saya nak start ni. Okey, saya nak ambil ukuran 50 lah. Okey, saya ukur 50. Kat atas lah 50 tu berada di
Katalah 50 di sini. Tinggi dia tak beri kat kita 50. 50 adalah kedalaman. Let's say sekejap katalah 50 kat situ. Okay, ni adalah 50 kita. Bawalah garisan tu sampai ke mana-mana tu. Okay. Hari tu kita tunjukkan kaedah guna set square 45 juga. Jangan tersilap bukan yang 60-30. Tapi hari ni saya nak tunjuk pula kalau kata kita nak guna jangka lukis. Boleh ke tak boleh kelas? Saya jawab boleh. Okay. So macam mana nak guna? Ni cucuk dekat ni. Nampak ni? Ni Dah tersengit dah saya punya drawing Okay, sekejap Okay. Sekejap terlarilah pula. Okay. Cucuk dekat point utama dia. Dekat mana tu? Dekat sini. Let's say tunjukkan di sini. Di sini dekat situ. Okay. Tu adalah kita punya permulaan. Cucuk di situ and then kita pergi dekat bahagian ni, bawah ni Nampak apa yang saya buat? Saya pergi kat mana tu? Saya pergi dekat garisan yang kita create tadi tu. Jarak yang kita tentukan sendiri. Okay. And then kita boleh buat dia tu turun ke situ. Tak lawa lah color tu. Sekejap. Okay, sekejap Okay, ni tu. Boleh So, satu lagi dia akan buat dekat sini. Boleh juga. Tapi masalahnya kita takut sedang tengah-tengah awak duk duk buat tu. Okay. Awak terkehel dia punya radius dia. So kita tak nak, kita nak elakkan benda-benda tu. Sebab tu kita kata apa? Kita guna kaedah biasalah. Ini pun boleh juga. Tak jadi masalah. So starting kita kat sini tadi, kita boleh terus turun lah. Nampak tak? Ni kita dah boleh turun terus kat sini . Okay. So dia tak akan melekat lah. Drawing kita starting point dia akan berada di sini. Nampak tak? Boleh Hello? Tak bunyi dah. Ni saya tunjukkan kaedah. Kalau you terjumpa lah dalam buku sama ada dia gunakan jangka lukis ataupun dia gunakan set square, halakan dia di sebelah yang saya tunjukkan ataupun macam biasa. Seperti biasa tu yang ni lah. Ni pun tak jadi masalah juga. Boleh je. Cuma takut awak terjumpa kata dah tak boleh guna kan. Ni. Ni Kalau tadi pun sama je. Okay. So back to this one. Starting point kat sini. Boleh kelas? Boleh So besarkan sikit. Panjangkan. Saya nak highlightkan dia punya kawasan yang menunjukkan kata kat mana sebenarnya ada straight line. Tadi soalan saya straight line kan? Awak jawab pandangan sisi Betul tak? Okey, kita tengok. Okey, kita dah siap setakat itu. Okey, kita punya kedudukan pandangan atas akan berada di sini dan pandangan sisi kanan kita akan berada di sebelah sinilah di kawasan yang kita dah dapatkan dia punya basic, kotak basic dia. Boleh Okey, so apa yang kita nak highlightkan di sini adalah pada pandangan sisi, tengok pada pictorial, pandangan ataupun dalam objek A. Dalam objek A, dari arah pandangan sisi kita, kita akan nampak garisan ni straight.
Straight je kan? Straight je. Yang ni you akan nampak straight. Akan nampak straight. Yang ini pun akan nampak straight. Betul ke kalau saya kata pandangan sisi saya nampak yang ni lengkung? Tak betul lah. Yang ini dah orang kata apa, dah terang lagi bersuluh, memang garisan lurus, tak boleh jadi garisan lengkung. So ni memang straight, tak ada masalah. Pandangan sisi, bahagian lengkung yang di sini dengan yang di sini. Tadi awak kata, awak mention dekat saya akan ada satu garisan lurus di pandangan sisi. Yang mana satu? Saya nak tanya sekejap, saya highlightkan sedikit. Which one do you mean by? Adakah garisan yang berkala kuning? Okay, lengkung tu yang awak maksudkan dia sebagai garisan lurus, atau yang ini? Garisan bawah tu, garisan yang bawah tu yang ini yang ini memang garisan lurus dah. Nampak tak? Okay, which one do you mean by? Either you maksudkan tadi garisan lurus kan? You kata semua berada di sebelah pandangan sisi kanan awak. Either the blue one or the yellow one. Which one will be the straight line for this case? Warna kuning. Warna kuning akan jadi? Straight line. Akan jadi straight line. Okay. Okay, kalau kata yang itu jadi straight line, pandangan atas awak, ni pandangan atas, daripada atas, okay. Yang mana satu pula yang akan jadi garisan lengkung? Ni nak take soalan ni nampak macam mudah kan? Macam mana tu? Dari pandangan atas, yang mana akan jadi lengkung? Tadi awak kata garisan lurus di pandangan sisi kanan. Okey, saya cuba bawakan. Saya cuba jadikan jawapan awak dalam bentuk grafik pada paparan saya di sini. Sekejap. Daripada sini sampai ke bawah. Do you mean this? Patutnya di situlah kan? Ni. Nampak garisan yang kita tengah gerak-gerakkan ni? This is your yellow line. Am I right? Oh. Okay, saya ambil yellow lah. Awak pening tu. Okay, I make it thicker. Just to highlight your answer in my view. Okay, ini yang awak masukkan garisan lurus. Betul Betul? Setakat itu. Okay? Betul Yang ini akan jadi garisan lurus. Dan yang di sebelah sini awak sedia maklum lah. Yang ini pun dia akan jadi straight line. Tak apa, saya tak highlightkan. Saya bawakan yang colour kuning terlebih dulu. Ini saya bawakan maksud awak dalam saya punya drawing. Dalam paparan saya. Boleh nampak? Itu yang awak maksudkan semua Okey, sekarang persoalan saya. Pada pandangan atas, garisan kuning, biru. Okey, kalau tak okey juga, kita tambahkan satu lagi garisan. Jangan bimbang. Saya bawakan dia sebagai garisan hijau. Garisan hijau. Tak apa, kita bawa sekali. Okey, boleh nampak jelas Kita ada line hijau, kita ada yang colour biru, kita ada yang colour kuning. Pada pandangan atas, garisan kuning, biru, hijau. Okey? Awak akan nampak kuning tu sebagai lengkung, ataupun you nampak kuning sebagai garisan lurus, atau awak nampak biru sebagai garisan lurus, atau awak nampak sebaliknya, ataupun hijau yang awak nampak. Which one is your answer in your PA? Tadi pandangan sisi awak dah dapat kuning tu sebagai garisan lurus, saya tak kata salah. Saya dah draw pun untuk awak. Betul, that one is correct. But what's going to happen to our top view? Anybody can explain? Awak cuba fikirkan. Kita nak supaya minda awak tu dia berkembang. Can anybody highlight? Pada pandangan atas kan? Mana pula lah yang akan jadi straight line? Which one? Anybody can help me? Kelabu dah cermin mata ni pun Yang colour kuning.
Yang color kuning akan jadi straight line. Ha. Okay. Okay, I follow you. I follow you. Jangan bimbang. Yellow, yellow, yellow. So kuning akan jadi straight line. Our starting point for this is starting from here up to here. Betul? Itu yang Amar maksudkan? Boleh nampak paparan kuning yang saya highlight kat sini? Boleh Boleh. Okay, good. Awak dah nampak garisan kuning. Nak buat macam mana awak nampak garisan tu kan? Okey lah, saya tak kata salah pun. Betul lah tu. Okey, sekarang ni, okey, awak belum lagi sampai ni. Belum dapat lagi ni. Okey, kita buat pandangan sisi kanan sikit dulu boleh? Okey, kita highlightkan dengan color hitam. Jawapan. Level bawah. Okey, kita lengkapkan satu persatu. Okey. Ni Boleh kelas? Okay. Ya, ini actually sampai atas. Dia cover sampai atas. Nampak? Tapi saya buat sekerat. Sebab saya tak nak padamkan kuning awak. Tapi saya andaikan kuning kita adalah objek lain juga. Boleh faham tak? Aduh, bengang lah telinga. Boleh Okay. So, apa yang kita boleh buat di sebelah sini adalah, ni sampai atas kan? Okay, so our answer also from here, top to bottom. Boleh setakat ni? Boleh ikut lagi Nak tengok pada pandangan sisi kanan. So, dari sini, titik ni senang buat garisan ni. Okay, dia pergi ke sini. Nampak? Dia pergi terus. Pergi ke situ. Boleh tak? Boleh ikut Okay. Belah atas, ini cover kat atas. Kita tutup. Ni sebelum nak bawa pergi ke tajuk baru, you kena hadam tajuk ni terlebih dulu. Okay, kita dapat setakat tu. Kita punya garisan outline semua dah siap. Okay. Garisan ni dan garisan hijau, kita dah letakkan dia di sebelah sini. Kita consider as a one coincident. Dia punya garisan hitam dan hijau dalam pictorial kita. Bila mana kita lukis sebagai objek lain, dia coincident. Dia orang kata apa, segaris benda tu. Jadi dia overlap lah. Dia tercover. Jadi dia adalah garisan lurus. Okey. Persoalan dia sekarang, garisan kuning tak jadi masalah dah. Memang you nampak dia sebagai garisan lurus. Good. Okay, you dah nampak view yang kuning tu garisan lurus walaupun dia lengkung. It's very good. Okay. So, apa yang jadi persoalan dekat kita adalah line lengkung yang berkala biru. Itu persoalan dia. Do you understand? Faham apa yang saya maksudkan? Kelas? Do you understand? Okay, sekejap. Kuning saya dah tertinggal garisan. Sorry. Dah tergalik dah sini. Dia sampai belakang sini kuning. Okay, so sampai sini. Sorry Tambah. Okay, sampai situ. Okay. Kuning, you nampak dia straight line situ. Okay, kalau saya highlightkan dia sebagai garisan objek, kali hitam saya lengkapkan untuk pandangan atas pula. Apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat ni. Nampak Boleh? So, apa lagi yang kita boleh lukis? Pandangan ini, sini. Betul? Apa yang saya buat ni? Betul Kuning tadi sepatutnya dah jadi sebagai apa orang kata? Garisan objek lah. Tapi tak apa. Saya tak cover dia. Saya buat sini ke sini. Saya nak lukis ni Ni. Saya sambung lagi. Ini. Pergi ke sini. Walaupun tahu dia sampai situ. Tapi tak apa. Kuning tu dah jadi objek line awak tadi. Tak ada masalah. Okay. So yang ini straight line. So we just draw one line up here. Okay. Disebabkan dia ni condong gitu. So kita punya drawing macam ni. Okay. Setakat itu. Apa garisan yang kita masih lagi tertinggal di sana? Garisan apa yang tak ada? Garisan apa? Cepat. Garisan biru. Nampak tak?
Garisan biru adalah kita punya topik utama kita. Garisan kuning sebenarnya itu perkara yang kedua sebenarnya. Yang paling utama di sini adalah this twinkle twinkle little star here. Okay. Nah, ni paling utama kita. Okay, garisan ni. Garisan yang ada star tu yang patut kita fikirkan terlebih dulu. Persoalan dia adalah garisan tu kita fikirkan adakah garisan tu merupakan garisan lurus atau garisan lengkung. Macam mana cara kita nak tackle? Macam mana cara kita nak tackle? Pandangan hadapan tak payah dah, tinggal dah. Sekarang ni awak hanya perlu tengok dari arah pandangan atas. Atas sini. Oh, sorry. Tak tukar arahan, dia gelong. Ni daripada pandangan sini, atas ni, mata awak tengok. Jangan tengok yang kuning tengok sekarang biru. Okay. Dan pada pandangan sisi, ini biru. Okay. Belum kita lukiskan. So persoalan dia, garisan biru tu, dia akan jadi salah satu view, akan ada garisan lurus di sana. Tapi view yang mana? Pada pandangan atas atau pandangan sisi kanan? Itu atas. Persoalan dia. Itu yang saya nak bawakan dekat awak. Nampak tak sekarang? Boleh faham maksud saya? Okay? So pada pandangan atas, dia akan jadi garisan lurus. Dia akan merujuk pada, dia ada rujukan dia. Apakah garisan rujukan dia? Garisan rujukan dia adalah garisan hijau. Boleh jelas tak kat situ? Hopefully awak boleh ni sebab saya takut awak masih lagi terkeliru. Ni kita nak tackle ni soalan-soalan yang melibatkan ni. Saya letak kali hijau walaupun ni adalah objek lain dia. Okey, so dari pandang atas. Ni pandangan atas kita. Okey. Ni adalah pandangan atas kita. Isn't it clear for you all? Boleh clear? Itu yang saya nak bawakan awak di sini. Okay, so bila kita dah tahu salah satu pandangan kita dah letakkan betul kedudukan lengkung biru tu, okay, merujuk pada garisan hijau lurus pada pandangan atas, saya dah bawa dia ke sana, barulah kita boleh lengkapkan pada pandangan sisi. Nampak ni? So pandangan sisi kita, okay, saya bawakan, mungkin bila kita dah lukis kat sini kita perlukan lagi dapatkan garisan di sini. Katalah awak dah terbuat 3, tak jadi masalah. You can just add up another line here. Boleh aja. Agak kurang jangan padam Cikgu kata 3, awak pun pulun padam yang lain. No. Just let it go. Just leave it. Okay? Buatlah 4, tak ada masalah. Lebih tak apa, jangan terkurang. Itu je. Okay, so ini ada, saya tak guna alat So ini dah sampai sini ke atas lah situ. Sebab fokus kita adalah pada pandangan sisi. Kita nak lukiskan lengkung biru. Nampak kelas? Okay, so kat sini saya tak buat numbering, saya dah terus buat macam ni 1. Okay, saya turunkan dia ke garisan saya belum turun sampai sini. Nampak ni? Saya mencari garisan sepadan. Ni 1 ke sini. Dia tunjuk kat situ dah. Nampak ni persilangan dia. Okay. Next. Ini. Okay. Saya turunkan dia ke bawah. Saya mencari pasangan dia. Sini pasangan dia. Okay. Next. Kita habis ni. Okay. So pasangan dia di sini. Mana? Okay, kat sini. Ni dah tak susah lah. Okay. The last point is this one. Oh, dia sengit sikit Tak cantik lah. Sekejap. Ni Okay, line ni akan berhenti setakat itu. Okay, and then cover up for the last line. Okay. Sampai
Sini. Nampak tak? You bolehlah tandakan silang pangkah. Okay, so kita highlightkan dia sebagai jawapan. Guna colour ni lah pula. Colour cari pen tak jumpa dah saya ni. Okay, ni ingat ni titik-titik yang boleh awak. Tak cantik dah drop ni. Okay, kita dapatlah lengkung gitu dalam kita punya paparan. So bila kita highlightkan, banyak betul lah ya Allah ya Tuhanku. Sekejap Okay, itu adalah hasil jawapan kita. Boleh kelas? So ingatlah macam mana cara nak tackle. Saya dah tunjukkan satu persatu. Okay, mungkin ada yang dah terlupa. Okay, so tolong buat latihan dengan lebih, walaupun dah siap, tolong fahamkan balik. Okay, bagi siapa yang dah siap dengan betul jawapan dia, is okay lah. Tahniah lah saya ucapkan. Okay, setakat tu dulu. Saya rasa ada masalah apa-apa tak sebelum saya end the session? Saya nak stop present. Okay.